Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Ustazah Sharifah Khadijah. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan berkenaan topik 3 yang bertemakan seni dan kaedah berfikir. Saya Nurul Izzati binti Rozaini, matrik nombor 20227. Saya akan menerangkan berkenaan pengenalan falasi. Falasi merupakan hujah yang mengandungi penakkulan yang salah atau boleh dikatakan hujah yang lemah dan tidak boleh diterima. Secara khususnya, istilah ini digunakan untuk merujuk kepada hujah yang gagal membuat kesimpulan asas yang kukuh. Ini berlaku disebabkan sangkaan yang tidak benar. Terdapat dua klasifikasi di bawah jenis hujah yang berbeza, iaitu formal dan tidak formal. Falasi seringkali berlaku dalam media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook dan mana-mana platform yang lain. Nama saya Cik Nur Aisyah binti Cik Abdul Razak dan nombor matrik saya CF 200-206. Baiklah, kajian kami menggunakan berkaitan falasi yang tidak formal. Falasi tidak formal, dia melibatkan penggunaan ayat yang mempunyai maksud yang tidak jelas, kabur atau ketidaklarasan. Faktor berlakunya falasi tidak formal ini ialah antaranya tidak cukup data dan fakta, bias dan prejudis, dan seterusnya ialah emosi dan paksaan. Hal ini akan menyebabkan berlakunya falasi tidak formal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Falasi generalisasi ialah membuat generalisasi berdasarkan pemerhatian yang sedikit. Sebagai contoh, Suzuki Swift rempuh 3 kenderaan dalam persyarat. Kenderaan yang tiba adalah Myvi, Vios dengan motosikal. Tetapi netizen mendakwa pemandu Myvi adalah punca kepada kemalangan tersebut. Sebab sama ni orang fikir kalau kemalangan yang menyebabkan Myvi memang Myvi yang salah. Seterusnya adalah falasi putar belik, iaitu hujah asal diputarbelikkan oleh pihak lain dalam bentuk yang melampau atau menarik perhatian. Sebagai contoh, kerajaan China secara rasmi telah mengharamkan acara pengebumian dan acara-acara lain untuk disertai keluarga maupun sahabat yang berasal dari Wuhan, China. Tetapi tajuk berita tersebut mengatakan kerajaan China arah tiada sebarang upacaraan pengebumian untuk masa COVID. Ia mengeluhkan orang awam dengan info yang hendak disampaikan, terutama kepada mereka yang suka membaca tajuk sahaja. Nama saya Noliana Nadirah binti Safi'i, nombor matrik CF 200055. Seterusnya, jenis falasi yang kami kaji ialah falasi ad hominem, iaitu falasi yang menyerang peribadi seseorang ataupun falasi yang menentang pandangan seseorang dengan mencari kekurangan peribadi seseorang itu. Falasi ini biasanya terjadi apabila seseorang itu kehabisan idea untuk menentang pandangan ataupun pendapat pihak lawannya. Seterusnya ialah falasi analogi lemah, iaitu falasi yang berdasarkan perbandingan yang mengelirukan dan tidak masuk akal. Sebagai contoh, dalam artikel kami, ada pihak yang mengatakan bahawa bumi itu berbentuk datar dan bukan berbentuk bulat, tetapi beliau tidak dapat mengemukakan bukti yang kukuh untuk menyokong hujah beliau. Jadi hujah beliau dianggap sebagai analogi lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anastasia binti Mak Mokhtar, pemakaran nombor kad matrik AB 20039. Dan hari ini saya ingin menerangkan objektif kajian kumpulan kami. Yang pertama sekali, objektif kumpulan kami ingin menerangkan falasi tidak formal dalam konteks falsafah dalam pemikiran rakyat, terutama berkaitan dengan isu-isu sosial di media sosial yang memerlukan pemikiran dan kajian yang sahih dari pelbagai pihak sebelum disebarkan. Yang kedua, mengkaji falasi dalam pemilihan sumber-sumber maklumat dan platform yang dikongsi dari setiap maklumat dan berita yang diterima. Dan yang terakhir adalah mengenal pasti kesan negatif dalam falasi dalam kehidupan kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Husna Amirah binti Muhammad Anwar, nombor matrik 200198. Saya akan menerangkan tentang kajian lepas. Kajian lepas yang pertama adalah falasi yang tidak mudah dikesan atau falasi tidak formal, merupakan analogi palsu yang dikatakan oleh Nur Hisham Muhammad Nawi, penulis modul falsafah. Seterusnya adalah perbincangan berkaitan agama dan ketahanan dalam Facebook.
yang dinamakan warung etis dari perspektif logik dan emosi, yang dituliskan oleh Muhammad Faisal Asyari, pensyarah Fakulti Pengajian Islam, mengatakan bentuk serangan menggunakan pendekatan logik, iaitu pengguna A menulis Tuhan adalah benar atau rekaan yang boleh dikesan atau tidak boleh dikesan. Ini membawa kepada 3 pilihan. Jika Tuhan adalah benar dan tidak boleh dikesan, kita tidak akan tahu bahawa dia adalah benar, jadi kita tidak harus mempercayai dia wujud. Seterusnya adalah daripada konsep falasi informal dalam peribahasa Melayu, iaitu Kim Hui Lim, pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia, menyatakan hasil daripada jabatan kajian ini terdapat 3 jenis peribahasa Melayu dan konsep falasi. Peribahasa Melayu memberi amaran terhadap penggunaan alasan persuedo di bawah kategori pepatah larangan mereka. Nama saya Nur Atika Sharifah binti Ahmad Rabi, CF 200144. Saya akan membentangkan tentang kajian lepas. Menurut pendapat Abdul Mu'in Abadi, hanya kerana tanggapan terhadap satu contoh kecil, habis keseluruhan tanggapan itu dianggap benar dalam reti. Ini dikatakan tentang falasi generasi, iaitu penulis artikel berita harian. Dan seterusnya adalah punca berlakunya falasi disebabkan oleh kurangnya kajian terhadap isu yang dibangkitkan. Ini dikatakan oleh Cik Betan tentang falasi analogi lemah. Dan seterusnya adalah akan mempunyai falasi yang berbeza sekiranya membentangkan atau menyaksikan sesuatu itu dengan berbeza. Ini dikatakan oleh Nurul Afrika binti Laini, iaitu melakukan kajian tentang analisis multimodal falasi dalam iklan-iklan anti-murah komersial di Singapura. Jadi daripada keputusan analisis ini menunjukkan bahawa falasi di dalam iklan-iklan centang anti-murah komersial di Singapura diresikan secara berbeza, kerana falasi Malaysia diresikan melalui dua teks dan imej, manakala falasi Singapura kebanyakan diresikan melalui teks. Nama saya Faizatul Farisha binti Laelang, nombor matrik CE200191. Saya akan menerangkan mengenai metodologi kajian yang kami gunakan dalam kajian ini. Kami menggunakan kajian perpustakaan untuk mencari rujukan. Yang kedua, kami memerlukan bahan rujukan daripada pelbagai sumber artikel dan jurnal melalui internet. Seterusnya, kajian lepas yang dicari penting bagi menunjukkan bahawa kajian yang dikaji tidak mengulangi kajian lepas. Okey, saya Nurul Syuhada, nombor matrik AI 200021 akan membentangkan tentang rumusan kajian. Yang pertama adalah falasi dalam pemikiran rakyat haruslah dikawal supaya tidak mendatangkan kemudaratan. Oleh itu, saluran berita mestilah sampaikan maklumat yang betul dan berbekalkan fakta serta tidak diputar belit. Ini supaya ianya tidak menyebabkan bias dalam pendapat masyarakat. Okey, yang ketiga ialah kebanyakan falasi berlaku di media sosial. Maksud saya di sini adalah kita senang nampak pendapat pelbagai orang dan ianya boleh mempengaruhi pemikiran kita. Okey, falasi boleh diatasi dengan cara membuat penilaian sebelum membuat kenyataan dan mendidik masyarakat tentang seni dan kaedah berfikir yang betul. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.